Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Salam sejahtera. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kalau korang share cerita aku dekat IG ke, TikTok ke, Facebook ke, dekat mana-mana lah, jangan lupa hashtag kita dekat hashtag Tim Puaka. Jangan lupa tag aku dekat aku Ikmal Hanif. Korang tengok geng, rambut aku lama sangat cuti, tak pakai minyak rambut. Ya Allah, rambut macam ni selalu baru lepas pakai helmet dia jadi geng. Pakai helmet, rambut tu dah rapat dengan kepala, kita buka, ambil kau jadi lempeng. So kita kena kembangkan sikit. Lah, ni Korea. Ayo saya kamsahamnida. Sawi kangkong carrot sok. Ya saudara. Miani mi hanjima heka moka mencetana. Aku pandai Korea tapi tak nak tunjuk sangat, kan kena kecam. Cerita seram malam ni memang seram geng. Aku nak cerita tentang brother food panda yang kena ganggu. Tapi sebelum tu kita nak sembang kejap tentang video minggu lepas. Aku ada mention tentang kutipan derma. Nak saja bagi tahulah, kutipan derma kita Tim Puaka je dah sumbang lebih RM5,000. Kita target RM10,000. Tapi dengan RM5,000 tu, sekarang ni kita orang dah gerakkan tim kita orang dan dah bantu lebih kurang dalam 30 buah keluarga. So kalau korang nak menderma walaupun RM1, RM50, tak kisahlah 1 sen pun boleh. Korang just pergi dekat description bawah. Dekat situ ada nombor bank, betul tak? Korang bank in je kat situ. Tapi dekat restriction ni, siapa entah nama dia recipient, dekat nama penerima lah korang buat Tim Puaka. So nanti kita tahulah duit tu datang pada Tim Puaka untuk charity. Dan kalau korang ingat aku tipu, aku scam korang, aku boleh follow IG rescue.team. Dekat sana kita orang akan update duit tu pergi ke mana, siapa kita orang bagi. Tapi kalau tak boleh bantu pun tak apa, korang bantu dengan tengok video aku je geng. Aku pun terdesak sekarang. Tapi aku nak minta maaf dekat korang sebab lambat update video. Yelah, sekarang ni kan tengah final, busy dengan exam, dengan projek apa semua. Orang cakap kalau badan ni boleh pecah jadi 3, aku dah pecah geng. Tapi itulah, kan pecah jadi 3 kan seram pula, besar-besar je semua kan. So for today, special lah untuk korang. Aku dapat cerita ni macam biasa dekat IG aku, di mana dia share cerita ni berlaku pada 2-3 bulan lepas. Brother ni, kerja dia sebagai food panda. Dan nama dia adalah Ali. Nama memang dalam buku teks sangat. Umur 24 tahun dan duduk di Shah Alam. Macam biasa geng, sebelum teruskan, aku nak lampu merah aku. Orang tanya, bang dah beli lampu baru ke? Tak lagi, aku pakai plastik je lagi geng. Yelah, orang macam kita ni bukannya suka spend sangat dekat lampu-lampu ni. Baik beli goreng pisang je tak? Sebab apa? Beli goreng pisang percuma plastik. Kita basuh-basuh, kita pakai balik. Cuma tepuk-tepuk ni orang cakap efek tambahan lah. Baru macam gempak sikit. Macam aku cakap tadi, Ali ni kerja food panda dekat area Shah Alam. Umur baru 24 tahun. Dan benda ni jadi 2-3 bulan lepas. Di mana waktu ni kedai masih buka sampai pukul 12 malam lagi. Ali pun memang kerja daripada tengah hari sampai 12 malam. Dia pergi pick up order orang. Time ni jadi pada hari Khamis, malam Jumaat. Dia duduk lepak dengan member-member food panda lain. Tiba-tiba bunyi notifikasi daripada food panda. Tititui. Tu Angry Bird. So bila notification dah masuk, dia pun check telefon. Dia tengok, customer ni nak McD, hantar kat kawasan perumahan dia, lebih kurang dalam 15 minit. Dia pun accept. Accept. Dia pun naik motor, set up beg food panda tu elok, tak nak bagi jatuh. Bergeraklah dia ke McD yang berada lebih kurang dalam 5 minit daripada tempat dia lepak tu. Sampai McD, ambil makanan, letak dalam box food panda tu. Dah zip elok-elok. Dia naik motor, teruskan perjalanan ke rumah customer. So dia pun buka lah Google Map. Kawasan perumahan ni senang je ni. Okey, cun. Dia naik atas motor, berdebush. Dia start enjin, keteng. Dia pun mulakan perjalanan untuk hantar makanan. Masa menuju ke rumah customer ni, everything smooth.
Tak ada apa-apa yang jadi. Memang jalan pun dipenuhi oleh rider-rider. So tak rasa takut. Tambahan lagi, rumah customer ni dekat kawasan perumahan. Lagilah tak takut. Jadi mana seram dia? Kau sabar jap geng, baru intro. Ali pun bawa lah motor lalu kawasan perindustrian sampai kat kawasan satu perumahan. Rumah yang orang cakap rumah teres lah. Sampai kat rumah tu dia cari rumah 31. Okey, jumpa rumah 31, dia park depan rumah, turun motor, petepet. Dia pergi dekat beg Foodpanda, buka zip. Lepas tu dia pun ambil makanan, dia letak atas tembok. Lepas tu dia call customer. Hello, Assalamualaikum. Ni makanan saya letak atas tembok je, nanti keluar ambil takut anjing makan. Bila customer cakap okey, dia pun naik balik motor dia. Push. Get ready nak balik geng. Orang cakap time tu memang smooth, memang macam biasa kerja Foodpanda. Sampailah waktu dia nak balik tu geng. Time tu dia tengok jam, pukul 11 malam. Dia fikir, nak balik lah 11 malam ni. At least boleh rehat awal, esok start awal. Dia pun set up Google Map, cari peta rumah dia, start. Dia pun start bawa motor based on Google Map tu. Prank punya prank. Tiba-tiba dia rasa pelik sebab tadi aku tak lalu kawasan ni, tapi Google Map ni suruh lalu sini. Dia pun lalulah. Maybe ni shortcut yang kita tak tahu, Google Map tahu. Sebab apa? Sebab Google Map ni memang selalu bagi jalan pelik-pelik geng. So daripada kawasan perumahan, tiba-tiba dia lalu dekat kawasan kilang. Kiri kanan kilang, depan belakang kilang. Tadi elok perumahan, lawa, taman-taman, ada buaian, ada rama-rama berterbangan. Tiba-tiba, kilang. Kilang balak, kilang kertas, kilang buat makanan tikus. Macam-macam lah. Makanan tikus. Tapi time tu dia memang betul-betul percaya dekat Google Map. Dia pun tawakal, dia jalan je tengok kiri kanan. Orang cakap time tu kilang memang sunyi sepi geng. Pukul 11 malam, siapa nak kerja, betul tak? Tengok kiri kanan kosong, ada lampu jalan kuning. Pak guard jaga kilang pun tak ada. Adalah seekor dua anjing duduk mengawan. Ali bawa motor ni, dia pelik. Kenapa dah lebih kurang 5 minit dia bawa motor tapi still tak keluar daripada kawasan kilang ni? Kiri kanan still ada kilang, still dalam kawasan perindustrian. Tak jumpa pun jalan besar. Tapi dengan kepercayaan teguh dekat Google Map ni, tiba-tiba dekat depan ada simpang kiri kanan. Map cakap in 100 meter turn left. So dia pun bagi signal, walaupun tak ada orang dia bagi signal. Bagus budak ni. Dia bagi signal, dia turn left. Dan bila dia turn left, tiba-tiba apa yang dia nampak dekat depan dia adalah rimbunan pokok. Kiri kanan kilang, tiba-tiba dekat hujung jalan tu ada rimbunan pokok. So Ali dengan motor dia ke depan lah sikit sampai betul-betul depan rimbunan tu, disuluh ke dalam. Memang gelap gelita geng. Memang orang cakap rimbunan pokok. Tapi laluan tengah tu memang muat untuk Ali lalu. Dan bila Ali tengok Google Map, dia cakap 2 minit ke depan akan tembus jalan besar. Time ni Ali antara dua, sama ada nak pusing balik hadap anjing mengawan tadi ke ataupun nak teruskan masuk ke dalam rimbunan pokok tersebut. Tapi dia fikir, kalau lalu dalam ni lebih kurang 2 minit je sampai jalan besar. Tapi kalau aku pusing balik, entah mana-mana nanti sesat malam-malam ni. Dengan kepercayaan teguh dekat Google Map, dia pun masuk dalam rimbunan pokok tersebut. Bila dia masuk je, memang jalan tu merupakan jalan tanah, bukannya jalan bertar. Ditambahkan lagi, teruk bahasa Melayu aku. Ditambahkan lagi, memang gelap gelita, ada jelas pokok dan juga lampu daripada motor. Memang malam tu, motor si Ali ni jadi motor cross. Masa dia bawa tu geng, dia memang tak fikir apa dah. Dia fikir nak jumpa jalan besar je. Dengan mata tengok Google Map depan. Dekat kepala dia, mampu baca alif bata je. Kenapa? Sebab nervous, takut geng. Masa tengah bawa motor fokus lalu jalan bertanah tu, gedugak, macam naik kuda. Tiba-tiba, Ali rasa seakan motor dia berat. Dan time ni dia dah overthinking dah. Dia cakap, motor aku ni pancit ke? Asal dia berat ni? Motor dia yang tadi daripada 120 jadi 100. Tiba-tiba jadi 60. Tiba-tiba jadi 80 balik. Tiba-tiba jadi 50 km per jam. Memang time tu Ali rasa motor dia tersangat berat. Seakan-akan dia bawa anak gajah dekat dalam beg Foodpanda belakang. Tapi Ali cubalah intai dekat side mirror. Kosong. Ada beg Foodpanda je. Apa yang berat sangat ni? Tapi member gigih kan. Dia pusing je throttle motor tu.
Hui, lama tak buat macam tu. Tapi memang menderam motor Ali malam tu, geng. Dalam Google Map cakap 2 minit. Tapi malam tu Ali rasa macam 1 kilometer dia kena lalu dekat kawasan yang berpokok-pokok tu. Dengan motor menderam, dia teruskan juga, lebih kurang dalam 5 minit lepas tu, barulah Ali ternampak seakan ada satu cahaya dari depan. Bila dia dah nampak lampu jalan dekat depan, dia pusing lagi throttle sebab nak cepat sampai. Dan lebih kurang dalam 2 minit lepas tu, barulah dia nampak ada lampu jalan dan juga dekat depan dia terbentang luas jalan besar yang dia cari tadi. Tapi lepas dia keluar je daripada timbunan pokok tadi, tiba-tiba motor dia dah tak berat. Daripada 60 km per jam tadi, dia boleh pecut sampai 102 balik. Time ni Ali dah lega. Dia fikir, Alhamdulillah, benda ni tak tumpang balik sampai rumah. Maybe dia tak tumpang je daripada sana ke sini. Yelah, nak terbangkan, kain sangkut dekat pokok, betul tak? So, Ali pun teruskanlah perjalanan balik dia. Dan kalau dia tengok kat Google Map, jarak daripada tempat tu ke rumah dia lebih kurang dalam 10 minit. So, tengah bawa layan corner kiri kanan, tiba-tiba Ali seakan perasan sesuatu. Di mana dia perasan yang di dalam beg Foodpanda yang kat belakang ni seakan ada benda yang berat yang ikut motor dia. Seakan kalau motor dia pusing ke kanan, benda tu beralih ke kanan. Kalau motor dia pusing ke kiri, benda tu pusing ke kiri. Sambil bawa motor, Ali terfikirlah, ini ada makanan customer ke tertinggal kat belakang ni? Tak boleh jadi ni. Kalau ada makanan tertinggal kan, habis rating aku. Dan Ali pun fikir, dia nak berhenti kejap, dia nak check. Dan dia nampak dekat depan ada satu perhentian bas. Dia bagi signal, dia berhenti betul-betul sebelah perhentian bas tu. Dia turun motor, cepat. Dia pelik lah, tadi beg ni kosong. Asal macam ada barang ni. Dia pun buka zip, buka penutup beg tu. Time tu, geng, berderau darah dia, kau tahu tak? Berderau sebab dalam beg Foodpanda tu, dia intai, dia nampak sesuatu, geng. Satu barang yang berbungkus dengan kain putih, tapi ada kesan tanah sikit dan berbungkus elok. Saiz dia macam saiz bayi. Dan ni Ali dah fikir, Allah, siapa pula buang bayi dalam bekas makanan aku ni? Tapi nak cakap bayi tak nangis, geng. Ali pun beranikan diri, dia pun sentuh barang tu. Uish, keras. Takkanlah bayi keras macam ni. Dia pun beranikan diri, dia selup tangan, dia angkat benda tu. Dan bila dia angkat, memang kain tu seakan kain lusuh. Dan bila Ali selak kain tersebut, terpampang jelas di balik balutan kain tu ada batu nisan. Dan batu nisan tersebut memang seakan batu nisan yang lama sebab dah nampak ada kesan lumut-lumut hijau. Dan juga kain tersebut pun macam kain kafan lama. Time ni member dah meremang, macam-macam fikir dalam otak. Siapa yang tinggal anak ni? Takkanlah apa nak buang anak haram kat sini. Dan dalam keadaan panik tu, dia pun ambil batu nisan tadi, dia letak dekat tempat duduk perhentian bas tu. Masa dia letak je batu nisan atas seat tempat perhentian bas tu, tak semena-mena tiba-tiba ada tiupan bau bunga melu yang sangat kuat. Time ni member dah cuak, member pandang kiri kanan, tak ada kereta, motor pun tak ada, kosong. Tapi bau bunga melu tu makin lama makin kuat. Seakan ada benda yang menghampiri Ali pada waktu tu. Ali tak fikir panjang, terus naik motor pedebus, terus bawa motor selaju mungkin nak lari pada tempat tu. Ali ni duduk dekat satu kawasan rumah flat. Dia sewa bilik, macam akulah sewa bilik. Dan memang dia duduk sorang-sorang je dalam bilik tu. So bila dia sampai rumah lebih kurang dalam pukul 12 tu, dia terus naik rumah dia dekat tingkat 4. Dia preparekan diri dia. Dia pergi mandi, dia pergi solat apa semua. Dan get ready nak tidur. Lebih kurang dalam pukul 1 malam macam tu. Time tu dia dah tutup lampu. Memang keadaan bilik dia gelap lah. Hanya ada cahaya sama-sama daripada tingkap luar. Dan dalam keadaan mamai, separa sedar antara tidur dan hidup. Di mana dalam keadaan Ali mamai tu, dia seakan terdengar satu bunyi. Dan bunyi tersebut perlahan je bunyi sayup-sayup terdengar di telinga. Iaitu bunyi bayi menangis. Uek, uek.
teruknya bunyi bayi menangis aku. Time ni Ali buat bodoh. Dia fikir maybe ni anak jiran lah kot. Tak apalah, aku tidur lah, tak baik campur urusan rumah tangga orang. Dan tiba-tiba bunyi uek-uek tadi makin lama makin kuat, geng. Ali ada perasaan bahawa bunyi bayi menangis tu datang daripada bilik dia. Dia pun yang tengah tidur angkat kepala, pandang kiri kanan. Kosong, tak ada apa-apa. Gelap gelita. Dan bunyi menangis tadi daripada tiba-tiba kuat, kembali perlahan. Sampailah Ali fikir, oh betul lah ni anak jiran ni. Tidurlah. Apa ni? Tidurlah. Dah lewat ni, esok nak kerja. Katil Ali ni king size, katil besar. Dia tidur kat bahagian ni, so bahagian ni kosong. Time tu, Ali tengah tidur kat sini, dia nak pusingkan badan dia, hadap belah sana. So bila Ali pusingkan badan dia, tangan dia ni macam raba-raba lah nak cari, orang cakap comfortable spot. Tangan dia raba-raba nak cari mana tempat selesa nak tidur ni. Dan masa dia pusing-pusing tangan tu, tiba-tiba tangan dia seakan tersentuh sesuatu. Dan dia perasan yang disentuh tu adalah kain. Ali ingat dia sentuh selimut. Dia pun tariklah kain tu. Dan bila dia tarik, dia peluk, dia cium, bau kemenyan babe kain tu. Ali pun terus lepaskan kain tu. Dia buka lampu tidur kat sebelah, cepat. Dia nampak betul-betul dekat sebelah dia ada batu nisan yang dia nampak dekat perhentian bas. Sekarang ni betul-betul ada dekat sebelah dia. Dan kain yang dia pegang, yang dia cium tadi merupakan kain kafan yang balut batu nisan tadi. Member time ni terkejut. Dia pusing-pusing, berdebu, berdebu, jatuh katil, geng. Dan bila Ali jatuh katil je, tiba-tiba dia seakan tersedar daripada mimpi. Ui, mimpi rupanya. Tapi mimpi tu macam mimpi betul-betul, geng. Bulu roma Ali naik ni. Memang berderau darah dia time tu. Dia cuba tenangkan diri. Dan dalam keadaan resah, gelisah, nervous tu, tiba-tiba pintu bilik dia diketuk. Ali dah lah tengah takut. Tiba dengar pintu kena ketuk, lagilah dia Astaghfirullahalazim. Terkejut member, geng. Dia pun daripada katil dia cakap, siapa tu? Tak ada suara yang jawab. Tapi lagi sekali. Ali pun dalam keadaan mamai, dia turun katil. Dia berjalan menuju ke pintu bilik. Dan bila dia kat pintu, dia tanyalah siapa kat luar. Tak ada orang jawab, geng. Ali pun fikir nak pusing balik ke belakang ke katil. Baru dia pusing badan, tiba-tiba lagi sekali orang ketuk. Dia pun apa lagi, dia buka pintu, intai kepala, kosong, tak ada orang. Time tu Ali dah resah, dia fikir, siapa nak prank aku malam-malam ni, aku dah lah ngantuk barai ni. Dia pun nak pusing balik ke katil sambil tutup pintu. Baru pintu tu half nak tutup, tiba-tiba ada satu suara bunyi. Suara perempuan yang orang cakap suara kasar lah. Dan suara tersebut seakan merintih sambil bertanya, mana anak aku? Ali terkejut, terus buka pintu. Tengok kat ruang tamu, kosong, tak ada orang. Ruang tamu gelap, geng. Time ni Ali dah rasa tak sedap hati. Dia pun tutup pintu, kunci, dia kembali ke katil dia. Sambil peluk bantal peluk dia tu, dia terfikir-fikir apa jadi dekat dia masa bawa food panda tadi, apa yang dia mimpi tadi, apa yang dia dengar tadi. Dan dalam waktu dia nak terlelap tu, dalam keadaan mamai antara dua dunia, tiba-tiba lagi sekali Ali terdengar suara perempuan tadi, di mana suara tersebut sama merintih dan tanya, mana anak aku? Sedih betul hantu ni, asyik menangis je, tak faham aku. Time ni, Ali yang tengah peluk bantal tu tak boleh bergerak, geng. Dia seakan kaku, tak boleh gerak tangan, tak boleh gerak kaki. Dan
bunyi rintihan tu masih kedengaran di telinga dia. Seakan makhluk tu ada di dalam bilik tersebut. Dan lagi sekali bunyi benda tu bersuara menangis, tanyakan mana anak dia. Dan Ali cakap lepas je dia dengar suara tu, tiba-tiba dia tak sedarkan diri. Yang dia sedar pukul 6 lebih kurang sebab azan subuh. Tu pun dia sedar dalam keadaan termengah-mengah lagi sekali, geng. Dengan dia cakap badan dia teramat sakit, seakan-akan dia baru kena hempap dengan Big Show. Time tu Ali dah tak fikir apa. Dia fikir satu je, dia kena minta pertolongan. So macam mana? Ali pergi siapkan diri dia. Dia pakai baju, dia nak pergi masjid, nak cari imam, sebab maybe imam boleh tolong dia. So lebih kurang 6.30 macam tu, Ali tunggu depan pagar masjid. Time tu tak boleh masuk masjid lagi, je lah PKP kan. 6.30 macam tu keluarlah Imam, Bilal, ada AJK 2-3 orang jalan tergedik-gedik nak balik. Ali ni dekat pintu pagar jerit lah, "Mam, oh mam, mam." Imam pun kecil-kecilkan mata cari siapa yang panggil aku ni. Dan nampak dekat pintu pagar ada Ali tengah jenguk-jenguk. Dia pun panggil, ya, nak apa tu dek?" Imam pun berjalan perlahan menuju ke pagar masjid tersebut. Dan Ali pun tegur lah, "Assalamualaikum, mam." Imam tak sempat jawab salam. Ternganga mulut dia tengok Ali. Dan Imam terus tanya, "Dek, kau okey tak, dek?" Ali cakap, mam, mam tahu ke apa jadi kat saya?" Imam tadi cakap, "Dek, kau tak okey ni, dek. Jap dia panggil balik AJK dia seorang dengan Bilal." Bila dua-dua datang, Imam cakap, "Bilal, awak tolong bawa budak ni pergi kat parking masjid. Kesian budak ni." Time tu, dua-dua orang tadi macam clueless. Tak tahu kenapa tiba-tiba Imam panggil. Ali pun macam tak tahu. Macam, Imam, aku tak sempat cakap lagi, mam. Nak bawa aku gimana ni? Tapi Wak dengan Bilal tadi pun pimpinlah Ali ni masuk ke dalam perkarangan masjid, duduk dekat satu tempat dekat parking masjid tu. Masa Ali berjalan dekat perkarangan masjid tu, tak tahu kenapa, tapi hati dia rasa seakan macam nak berlari daripada situ. Dia rasa macam, panas lah tempat ni. Dia rasa macam nak pukul semua orang, dia nak lari, dia nak, faham tak? Dia rasa macam tak sedap, rasa macam panas. Imam cakap dekat Bilal dengan Wak tadi, jaga budak ni elok-elok je, takut lari sekejap lagi. Power betul Imam ni, geng. Tak sempat cakap apa-apa dah tahu. Ali pun duduklah dekat koridor masjid tu. Imam tadi pun mulakanlah ruqyah Ali. Seakan tahu yang Ali ni ada benda jadi dekat dia. Time tu memang Ali bagi tahu aku dia seakan macam biol, bangang-bengang bodoh. Semuanya biol dekat dia lah, senang cakap. Dia nampak Imam tu baca-baca, tapi dia tak tahu Imam tu buat apa. Dia seakan mulut dia tenganga je. Macam tu je, geng. Sampailah Imam tu seakan berbisik dekat telinga dia. Barulah Ali seakan macam baru bangun tidur, yang terkejut, dan dia rasa badan dia teramat-amat penat sangat. Dan Imam tadi terus tanya, "Li, dah okey dah? Ada rasa apa-apa tak?" Ali pelik. Rasa apa? Aku rasa penat gila ni. Lepas tu Ustaz cakap, "Li, awak ada ambil barang lepas tu salah letak ke?" Dan dalam keadaan lemah tu, Ali pun ceritalah apa jadi dekat dia semalam. Dia jumpa benda tu, dia letak kat perhentian bas. Imam pun cakap, "Ali, bawa saya ke tempat perhentian bas tu. Ada benda tak settle ni, kena settlekan cepat. Takut nanti makin lama makin melarat." So, diorang pun naik kereta Imam 3 orang. Imam bawa kereta, Ali kat sebelah tunjuk jalan, Bilal dekat belakang. Dan Ali pun bawalah Imam tadi ke perhentian bas malam. Bila sampai je, memang nampak dekat atas seat perhentian bas tu, still ada benda yang berbungkus dengan kain putih tu. So, Imam pun parking dekat sebelah perhentian. Dia turun, tiga turun, pergi tengok benda tu. So, Imam pun belik. Dia cakap, nasib baik Ali ada lagi benda ni. Benda ni kita kena pulangkan balik. Kalau tak pulangkan, habis nanti Ali. Yelah, nasib baik ada lagi, geng. Kau bayang kalau tiba-tiba hilang benda tu, tak pasal-pasal pagi-pagi kena pergi shopping batu nisan. Dan Imam pun ambillah bungkusan tersebut, dia pegang nak letak dalam bonet kereta. Masa Imam pegang tu, tiba-tiba pukul 7 pagi ni, keadaan masih gelap. Matahari baru nak naik. Tiba-tiba ada satu tiupan angin yang bawa bau bunga melu. Asal tiba-tiba tak fokus kamera aku ni. Fokus woi. Fokus dekat aku. Jangan fokus dekat benda lain. Fokus kat aku.
Okey, macam tu. Macam aku cakap tadi, masa imam tengah pegang benda tu, tiba-tiba ada satu tiupan bau bunga melo yang teramat kuat. Imam pun cakap, kuatkan iman, kuatkan zikir. Ada benda ni. Dia pun angkat benda tu, letak dalam bonet, tutup bonet dia. So, diorang bertiga pun kembali masuk dalam kereta. Dan sewaktu kereta tu bergerak menuju ke kawasan perindustrian, di mana Ali cakap nampak di benang pokok tu, keretanya ada batu nisan dekat belakang tu seakan-akan jadi berat. Seakan-akan bawa anak gajah dekat atas bumbung kereta tu. Dan bau bunga melo yang aku cakap ada tiupan tadi seakan mengekori mereka. Walaupun time tu diorang pasang aircon, bau bunga melo tu kuat sangat. Dan time ni Imam cakap, sabar. Dia ada dengan kita tapi kita kena kuat. Time ni Ali dekat sebelah dah cuak. Bila dekat belakang, bibir dah putih babe. Dan Ali pun tunjuklah kawasan perindustrian semalam. Dan bila dah masuk dalam kawasan kilang tu, dia seakan tak jumpa mana kilang yang dia nampak semalam. Dah pusing 2-3 kali kawasan sama pun still macam aku rasa ada sini ada jalan tapi asal pusing tempat sama ni. Ali cari ribunan pokok tu. Di setiap ceruk jalan diorang pusing tak jumpa. Sampailah Imam berhenti tepi jalan, dia bacakan something, dia hembus ke depan. Dia cakap ke Ali, "Okey Ali, kali ni cuba tunjukkan saya jalan yang betul." Dan lepas beberapa meter kereta bergerak, Ali ternampak sebuah kilang yang dia memang betul cam lah kilang tu. Dan dia cakap, Mam, kilang ni Mam, saya cam Mam kilang ni." Dan depan sikit ada simpang kiri kanan. Dia tu cakap Imam, Mam, simpang ni Mam, kita masuk kiri. Dan bila Imam masuk kiri je, betul-betul hujung dekat lorong kilang tu, sepatutnya ada ribunan pokok, betul tak? Tapi bila kereta Imam makin lama makin rapat dengan kawasan tu, tak ada nampak ribunan pokok langsung. Yang ada hanyalah pagar kawat berduri yang ditumbuhi oleh tumbuhan menjala. Time ni Ali dah pelik. Semalam ada laluan motor sini Imam. Asal ada pagar kawat ni? So Imam pun parking betul-betul depan pagar kawat tu. Diorang bertiga pun turun. Diorang rapat dengan pagar kawat tu, diorang intai. Dan di sebalik pagar kawat tersebut merupakan sebuah tanah perkuburan Islam. Time tu Ali dah mengemam babe. Dia fikir, takkanlah semalam aku lalu dekat tanah kubur. Takkanlah semalam, semalam, tak macam ni lah. Semalam pokok lah. Dia seakan-akan tak terima realiti, geng. Tapi, bila tengok-tengok dekat kawasan tanah perkuburan tu, nampak betul-betul berdekatan dengan pagar kawat tu, ada satu tanah perkuburan lama. Di tempat sepatutnya ada batu nisan, tapi batu nisannya hilang. Yang ada hanyalah lubang, seakan batu nisan tu dikorek. Diorang pun terus naik balik kereta, cari mana pintu masuk ke kubur tu. Dan nak tahu tak geng, bila cari, rupanya pintu masuk ke kubur tu merupakan lorong yang Ali jumpa malam semalam, yang dia cakap dia nampak lampu jalan tu. So diorang pun park tepi kubur, jalanlah sampai ke kubur lama tadi. Imam pun pegang batu nisan tu, dia baca, dia tanamkan balik batu nisan tu. Diorang pun bacalah doa apa semua. Bila dah settle je, tiba-tiba Ali rasa seakan macam badan dia ringan. Kalau tadi rasa berat, rasa penat, tiba-tiba badan dia rasa macam bangun daripada tidur. Dan since that, Ali stop buat food panda. Sekarang tak tahulah dia kerja apa. That's all for tonight, gang. Kalau korang suka cerita seram, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Terima kasih sebab support aku daripada awal sampai sekarang. Nantikan next story puaka daripada aku. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.